Saya ingin tanya kepada Ustaz, bagaimana Ramadan ini sebenarnya boleh menjadi satu ruang, satu space, satu masa untuk kita bersembuh dengan kesakitan, keperitan kehidupan yang kita sedang lalui ini. Saya rasa Ustaz pun ada kesakitan, keperitan Ustaz, saya pun ada, but Ramadan lagi 14 hari ni, bagaimana Ramadan tu boleh jadi tempat bersembuh? Saya tak sure dalam bahasa Inggeris macam mana dia punya bunyi pepatah dia kan, tapi macam kita boleh tarik kuda ke sungai tapi kita tak boleh paksa kuda minum air kan, macam it's something like that. Dan ada sesuatu yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam satu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari yang makna dia selari dengan pepatah yang saya sebutkan tadilah, bila mana Rasulullah SAW kata kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umat aku masuk syurga kecuali yang tak nak kan, kecuali yang tak nak, illa man aba, yang menolaknya. Jadi kata-kata Nabi SAW tu mengejutkan. Agaknya para sahabat punya reaction pun agaknya macam Zuma tadi lah, macam oops kan, macam ada orang tak nak masuk syurga kan. Jadi mereka bertanya, ya Rasulullah wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga tu kan. Jadi kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang mentaatiku dia masuk syurga, siapa yang mengingkariku itulah orang yang tak sudi. Jadi kita boleh baca hadis Nabi SAW ni dalam intonasi yang pelbagai. Kita juga boleh baca dia dalam intonasi, kalau hari ni boleh jadi macam bunyi merajuk sikit lah, macam siapa yang ikut aku masuk syurga, siapa yang tak ikut aku itulah orang yang tak nak. Maksudnya orang-orang yang ingatkan kita supaya ingat Allah, balik kepada agama, jangan over sangat, berseronok-seronok dalam hidup ni. Orang-orang tu ajak kita masuk syurga, bukannya dia nak monetize ke, nak dapat duit ke apa macam tu kan. Tapi kita macam-macam kita argue macam tapi begini gitu. Orang tu nak ajak awak untuk masuk syurga, kenapa yang you banyak sangat kerenah kan. Jadi point yang saya nak highlight daripada intro kepada soalan yang macam mana Ramadan menyembuhkan tu tadi tu, ialah saya nak mencari titik seimbang di antara kita berempati dengan pelbagai cabaran hidup, masalah yang dihadapi oleh kita semua. Macam Zuma sebut tadi, saya, Zuma dan rakan-rakan yang lain. Post-pandemic ni lagi lah macam-macam. Dan awareness kita tentang kesihatan mental dan sebagainya semakin meningkat. Kita nak mencari keseimbangan di antara berempati dan meraihkan bebanan, kesakitan, kepayahan yang dialami itu dengan bertegas bahawa solusinya ada, penyelesaiannya ada, cari dan buat. Maksudnya macam tu. Saya mungkin kerana saya seorang cikgu plus parent, bapa dan anak-anak remaja, antara amaran besar yang saya beberapa kali ingatkan kepada anak-anak bahawa there is a risk of your best friend is your worst enemy. Bila mana kita terperangkap di dalam satu istilah yang dalam dunia pendidikan dia disebut sebagai co-rumination. Co-rumination ni maksud dia kita ada masalah, kita depressed, kita sedih, kita ada pelbagai ujian yang menimpa hidup kita dan kita rasa macam orang tak faham kita. Suddenly kita berkenalan dengan seseorang, kawan-kawan kita, dan dia memahami kita. So bila dia memahami kita, kita rasa macam finally ada orang yang faham kita. So kita pun selalulah bercakap dengan kawan kita tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu dia jadi best friend kita kan. Tetapi sebenarnya aktiviti exchanging the sad story yang berlaku di antara kita berdua ni adalah co-ruminating. Kita saling mengheret satu sama lain ke dalam emosi negatif yang lebih buruk, yang lebih gelap, kerana yang kita lakukan adalah untuk konon-kononnya saling memahami, tapi sebenarnya saling mendepreskan satu sama lain. Tak maaf dalam bahasa dah pustaka. Dan co-rumination itu adalah benda yang berbahaya sebab kita spend masa dengan best friend kita yang kita katakan memahami masalah hidup kita tu bukan ke arah penyelesaian, tetapi ke arah untuk aku depressed, kau depressed, aku moody, kau moody, aku ada masalah, kau ada masalah.
So kita sama-sama ada masalah, kau faham aku faham kau, but never ever come any way closer kepada solution. Akhirnya sakit tak sembuh bukan kerana tidak ada penyembuhnya, tidak ada ubatnya, tetapi kita pilih jalan yang salah. Kita pilih jalan untuk menyedapkan hati kita kerana ada orang faham kita, which is something yang very much needed at one stage, tapi berpada-pada dan jangan berlebih-lebihan dalam melayan kesakitan, emosi, cabaran yang kita hadapi. Kalau kesakitan itu perlu kepada rawatan, dapatkan rawatan. Perlukan kaunseling, dapatkan kaunseling. Terjadi kerana agama menimbulkan konflik. Oh, so maksud dia kalau lemah emosi ni, maksud dia lemah iman ke? Tidak. Tapi mungkin juga ya. Sebab bila kita tinggalkan agama, it's not just kita tak amalkan agama. Bila kita tinggalkan agama, kita ada konflik dengan family, kita ada konflik dengan identiti kita, kita rasa orang judge kita sebab dulu kita pakai tudung, sekarang kita dah tak pakai tudung, katalah contohnya. Orang tak kata apa-apa pun. Tapi it's just our internal struggle. We were thinking about catastrophizing everything dalam benda-benda ni tadi kan. Mahu tidak mahu, meninggalkan agama, menjauhkan diri daripada sifat asal kita yang dekat dengan Allah dan baik tu menyumbang. So, macam mana Ramadan boleh menyembuhkan? Saya tak ada jawapan sambil lewa yang mudah untuk saya kata it's easier said than done. Tapi Ramadan itu pause kita. Pause daripada macam-macam benda. Kita kurang bercakap, kita kurangkan bersembang. Hopefully kita juga kurang core minute tadi. Duk cerita tentang masalah, cerita-cerita sedih satu sama lain ni tadi. Macam dalam 13 Reason Why tu depressed saya tengok konon-kononnya nak bagi kesedaran kepada orang tentang suicidal thought. Tapi it comes with totally the opposite impact terhadap benda-benda ni tadi kan. Dan kemudian bila kita rasa kita tak dapat buat dengan sebaik mungkin, saya ternampak soalan yang kat depan ni kan, kita rasa avoid spiritual numbness pada bulan Ramadan, which is something yang berlaku. Dia juga berlaku kepada saya. At one stage saya rasa macam so apa dia, kita rasa macam kita lost. So dalam situasi-situasi yang macam tu, kita perlukan kepada beberapa skill. Mungkin masa program nanti panjang sikit lah, tapi dalam sesi ni kita jangan biarkan masalah emosi yang tak sihat, kita rasa apa tadi, spiritual numbness tadi tu terjadi, which is good, kita aware yang benda tu berlaku, tapi kita jangan suburkan benda tu dengan betul ya macam ni, sudah macam tak ada harapan ke apa ke. Tapi kita self talk diri kita. Antara strategi yang saya banyak pakai lah untuk survival diri sendiri, sebab bila dah tua-tua ni orang tak berapa nak layan lah kalau ada masalah ke apa kan, you pandai-pandai sendiri lah kan. Jadi saya self talk, saya cakap balik kepada diri saya, okay, bila mana saya rasa hubungan saya dengan Allah seperti hambar, seperti tidak ada makna, ibadah yang saya lakukan itu tidak mencapai kesan yang saya harapkan, so macam mana? Apa yang patut saya buat? Apa yang ada kat depan? Kematian, Allah, kat belakang apa ada? Anak-anak, kehidupan. So saya letak balik satu dan saya cuba buat sesuatu kecil-kecil. Dan kalau sekiranya tak sempurna, sebab bila katakan mengapa Ramadan kita tidak berkesan, tajuk sesi pada hari ini. Bila kita kata kenapa Ramadan kita tidak berkesan, maknanya dia adalah relatif kepada something. Tak berkesan tu kerana apa? Apa ukurannya? So mungkin tak berkesan, ukurannya ialah apa yang Quran dengan hadis cakap. Satu. Tapi mungkin juga kita rasa Ramadan tidak begitu berkesan relatif kepada our own expectation. So expectation kita ni expectation manusia. Kita nak exactly macam yang Quran sebut. Tapi kalau kita tak dapat exactly macam yang Quran sebut, kita just check diri kita. Apakah langsung tak ada beberapa benda baik yang kita dapat buat pada bulan Ramadan? Mungkin tak sebanding dengan orang lain. Jangan tengok Instagram, jangan tengok Snapchat orang, jangan pening kepala dekat Discord tu. It's a very noisy area. Tapi just you with your own self. Oh, ada. Daripada langsung tak baca Quran, saya ada baca 2-3 muka surat. 3 lebih banyak daripada kosong, kan? 2 lebih banyak daripada 1. Kalaupun tidak 30 juzuk. Jadi, appreciate benda-benda ni tadi. Acknowledge. Supaya kita boleh pusingkan dalam diri kita itu kecenderungan kepada negatif, blaming ourselves, berfikir begitu negatif terhadap diri kita. Kita boleh shift sedikit. Kata, no, actually, you improve. Ada benda-benda baik yang berlaku. And that is good. Move forward. Sikit lagi kat depan. So kita banyak self-talk. Dan bagi saya ada ruang untuk self-talk lebih sikit jika saya boleh putuskan dari semasa ke semasa serba sedikit attachment saya dengan distraction yang Zuma sebut tadi. Social media ke, even dengan keluarga sendiri ke, kita semua kena ada me time.